Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan. So video kali ini ya, saya nak bedah siasat karakter orang yang lahir pada 7 hari bulan 10 1996. Ini adalah salah satu tarikh lahir student saya ya, student metafizik, di mana dia telah share saya punya video Facebook lebih daripada 20 grup. Saya janji ya untuk buat analisa dan abadikan analisa ni dalam YouTube channel Saizam. So mari sama-sama kita bedah siasat . So kalau ada anda punya tarikh lahir yang kebetulan sama dengan 7 hari bulan 10 1996, tolong share video ni ya pada Facebook anda ataupun pada grup-grup WhatsApp supaya semua orang tahu karakter diri anda dan masing-masing boleh belajar ilmu ni insya-Allah for free saja. So macam biasa mula-mula kita kena buat rumah lah. Rumah dia kan. So, untuk senang kira 0 campur 7 7, 1 campur 0 1, 1 campur 9 10, 1 campur 0 1, 9 campur 6 15, 1 campur 5 6. Lagi sikit nak jadi nombor cermin Kalau 7 1 1 7 nombor cermin biasanya orang tu genius. 1 campur 1 2, 7 campur 1 8, 1 campur 6 7, 7 campur 8 15, 1 campur 5 6. 1 campur 7 8, 6 campur 7 13, 1 campur 3 4, 8 campur 4 12, 1 campur 2 3, 8 campur 1 9, 7 campur 8 15 6, 9 campur 6 15, 1 campur 5 6, 7 campur 6 13, 1 campur 3 4, 8 campur 16 14, 14, 1 campur 4 5, 4 campur 5 9. Okey. So perkiraan basic anda dah mahir, senang nak buat analisa. Kalau basic tak pandai tambah pun tak pandai, tolong jangan pergi tengok saya punya next video nanti you all akan susah, confused. So nombor 2 ni adalah nombor rohani. Nombor rohani adalah sifat dalaman anda. Kan tengok bulannya dah tahu kan. Bulan adalah tengok nombor rohani adalah bulan you lahir campur 1. Bulan you lahir campur 1. Dapat nombor rohani. Rohani ni adalah bersifat dalaman. So yang ni adalah nombor fizikal. Fizikal adalah sifat luaran anda yang orang lain nampak. Sifat rohani ni dalaman orang lain tak nampak. Tapi kalau kita belajar metafizik, kita akan tahu sifat dalaman orang tu. So tak boleh selindung So ilmu Allah luas Ada yang kita boleh tahu, ada yang rahsia akan kekal menjadi rahsia Allah Kalau you cari, insya-Allah akan jumpa. So ini adalah nombor akhir hayat. So nombor rohani di 2 So nombor 2 rohani, individu ni seorang yang kelebihan dia, power dia pada suara tau. Orang macam ni, macam you tengok macam pendiam tapi banyak cakap. Nombor 2 ni power dekat suara, pandai buat sale boleh banyak cakap lah orang ni, banyak cakap kan. You nampak macam dia pendiam tapi bila dah kenal banyak cakap. Nombor 2 ni power dia suara So apa benda saja yang relate dengan suara mungkin kelebihan dia. Mungkin pandai menyanyi, mungkin pandai mengaji mungkin pandai bersyarah ke mungkin pandai berdebat So suara orang 2 ni kadang-kadang suara dia agak tegas, kasar garang dia tempik kat anak dia, kadang-kadang anak dia boleh nangis tengok. Something yang relate dengan suara adalah kelebihan dia Ini sifat dalaman dia. So sifat luaran dia nombor 6. 6 ni biasanya individu yang suka fikir pasal duit. Nombor 6 ni saya tahu. Dalam fikiran dia asyik fikir pasal duit, macam mana nak kaya, macam mana nak kaya cepat, macam mana nak jadi jutawan, macam mana nak buat bisnes pulangan cepat. Nombor 6 ni. Individu 6 ni nombor besi, nombor logam. So individu ni kadang-kadang jalan dekat luar tanah tu, lantai tu rata tapi sering tersadung, jatuh lah apa and then kaki badan lebam-lebam, suka langgar bucu lah apa semua sebab master saya beritahu nombor 6 ni nombor logam, besi, berat selalu nak terjatuh So bila kita pun biasalah, kita semua orang biasalah terjatuh, tersadung tapi nombor 6 ni kerap sangat kerap. Nombor 6 ni nombor duit pandai kawal wang, cita rasa dia mewah, high taste tapi dia pandai kawal wang. And then apa lagi ada banyak lagi So boleh rujuk saya punya video part Saizam, part 1, part 2, part 3 sampai part 24. Saya dah buatkan modul basic untuk you cara kira, cara analisa dan contoh analisa saya dah buat. Macam ni lah contoh analisa untuk siapa student saya yang bertuah. Saya revealkan analisa dalam YouTube channel saya so masing-masing boleh belajar. So kalau kebetulan sama lahir bulan 10 ke, karakter rohani lebih kurang sama lah. Fizikal mungkin berbeza So kita tengok pula dia punya unsur-unsur, elemen-elemen unsur dalam badan supaya kita boleh tahu karakter spesifik lagi orang ni So air 2 dengan 7. Cuba kira 2 dengan 7. 1 2. Unsur air 2 dengan 7 ada 2 je. Tulis 2. Unsur besi 1 dengan
1, 2, 3, 4, 5. 5 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Unsur besi dia ada 6 So kayu 4 dengan 9. 4 dengan 9 1, 2, 3, 4. Tulis 4. Api 3 dengan 8. 3 dengan 8 1, 2, 3. 3 dengan 8 ada 3 je. Okey, tulis 3. Tanah 5. Ada 1. Nasib baik ada sebiji 1. 5. So kira total semua mesti cukup 17 10, 12, 13, 14, 15, 16. Tak cukup. Maksudnya saya salah kira 2 dengan 7. 1, 2, 3. Sini silap. 2 dengan 7 ada 3 okey. So 10, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, baru cukup. So sama 17 unsur dalam sini pun 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sama. So dekat sini kan saya dah boleh tahu karakter orang ni kan. Orang ni air dia 3 okey lah, seorang yang cool. And then besi dia 6. Benda yang lebih daripada 4, yang sama dengan 4 atau lebih daripada 4, orang ni biasanya degil lah. Degil, sangat-sangat degil lah. Sebab meter dia lebih daripada 4 ataupun sama dengan 4. Ni 6 kan, maksudnya degil lah. Memang orang degil lah. Kadang-kadang you cakap dia dengar tapi tak semestinya dia buat. Dia degil dengan pendirian dia. So kayu dia 4. 4 ni kira dah kritikal juga lah. 4 ni kira besar kan. So orang ni unsur kayu dia 4. So orang ni memang suka pada alam sekitar. Dia suka tempat-tempat macam air terjun kan, konsep-konsep rumah dalam hutan, macam konsep Bali kan. So jiwa dia jiwa macam tu. Suka flora dan fauna kan, alam sekitar. Dia peka pada alam sekitar. Dia suka alam sekitar kan, kayu ni. So api pula adalah 3 dengan 8. Ada 3 kan. So dia punya, orang ni bukan jenis hot temper lah kan. Kalau dah 4 dan ke atas tu hot temper. So kalau dia marah pun 3, tengok air dia pun 3 kan, balance. Kalau marah pun senang pujuk lah, cepat reda kan. Sebab sama, balance api dengan air dia sama. So ini bukan jenis panas baran. Bukan jenis panas baran. So tanah ada 5 ada 1 kan. So 5 ni adalah simbol pelaris kalau belajar dalam metafizik kan. Center of attraction, nombor 5 ni kan. So 5 ni Allah dah develop pelaris dalam badan you kan. Contoh you pergi satu kedai ke restoran ke mamak kan, you pergi, you tengok kedai tu tak ramai orang kan, you duduk sekejap je tiba-tiba ramai orang. You perasan tak? Mungkin sebelum ni you perasan, you sedar kan, tapi you tak tahu kenapa kan. You dah belajar metafizik, insya-Allah you tahu. You akan jumpa rahsia-rahsia Allah kan. Ada benda yang Allah bagi tahu, ada benda yang tak boleh bagi tahu kan. So ilmu metafizik ni bukan ramalan, bukan telekan kan. Bukan nak ramal-ramal you punya future macam mana, you akan jadi apa tu, you akan mati bila, you akan kahwin dengan bila kan. No, tak ada there is no such thing. Metafizik adalah untuk mengenal karakter diri you melalui tarikh lahir you. So Allah dah bagi tahu kan, sembunyikan something dalam tarikh lahir you. Kalau you cari, you jumpa insya-Allah. Kalau tak cari, tak jumpa, akan kekal jadi bodoh sombong dan suka menghukum orang kan. So jangan, saya tak pernah ajar student saya menghukum orang kan. Kalau dia orang buat salah, biarlah Allah yang hukum kan. So kalau saya buat salah, Allah akan hukum saya kan. Di dunia lagi Allah dah hukum kan, tak payah tunggu akhirat. So kita tolong jangan menghukum orang, tolong jaga aib orang kan, jangan berpecah belah. Masalah politik kadang-kadang kan, masalah agama kita berpecah belah kan. So itu bukan yang Allah suruh kan. Dibaca Al-Quran balik kan, apa yang Allah nak kan. Jangan menduakan Allah kan, jangan buat syirik nyata, jangan buat syirik khafi, jangan tegakkan din Allah, sistem Allah tegakkan, dan jangan berpecah belah. So kalau tengok orang yang suka berpecah belah tu kan, that means dia mungkin baca Al-Quran tak faham maksud kot. Kan, dia suka melaga-lagakan orang kan, suka membuka aib orang kan, suka, Allahualam lah, na'udzubillah min zalik kan, minta kita dijauhi. So sekarang kita tengok lebih detail lagi macam mana nak tengok dalaman seorang tu kan, berdasarkan kombinasi 2 nombor dengan 3 nombor. Dekat sini saya nampak lah ada nombor 11. 11 ni biasanya orang ni sangat berdikari lah. Orang ni boleh berjaya sendirian kan, sangat berdikari kan, boleh berjaya tanpa bantuan orang lain lah. Dia boleh bangun, dia berdiri dengan kaki dia sendiri lah. Senang cakap nombor 11 ni kan. Kalau ada nampak 119 tengok, nombor kombinasi 3 nombor yang berdekatan kan, 119 ni maksudnya orang ni born to be a leader. Semangat leadership dalam diri dia kuat kan. Tapi masalah dia, orang suka tikam di belakang. Ada di kawan tak senang tengok dia kan. Sebab individu ni kalau masuk sektor government ke swasta, memang cepat naik pangkat, senang naik pangkat kan. Sebab leadership dalam diri tu kuat. Dia suka mengarah, tak suka diarah. So orang suka tikam belakang 119. And then 119 ni kelemahan dia akan berjauhan mental dan fizikal kalau bergaduh dengan orang sayang ataupun orang sayang dia buat hal kan. Berjauhan mental dan fizikal means dia jiwa kacau lah. Dia jiwa kacau, jam, tak boleh buat kerja apa kan kalau orang tersayang buat hal dengan dia.
So jangan cari masalah dengan orang-orang tersayang dengan bini ke, dengan husband ke dengan kekasih jangan buat hal So orang macam ni cepat jiwa kacau. Dia kata I'm okay. Padahal dalam ni dah koyak rabak lah, jiwa kalbu hati sanubari dah koyak. Saya tahu sebab pun saya belajar. Lebih 10 tahun saya belajar ilmu taufiq ni. Tapi sebelum ni saya simpan untuk diri sendiri lah. Tapi dah tiba masanya sekarang saya tergerak hati, Allah gerakkan hati saya untuk reveal benda ni pada you all So you all jangan menghukum tengok semua video saya dah buat lebih 50 video di YouTube Saizam. Tengok dulu, and then you rasa okey boleh belajar, tak okey pun berpalinglah kamu daripada aku. Kan, senang je, hidup ni simple tak payah susah pening kepala you. Tak suka tinggalkan, kalau suka boleh belajar. Saya nak ajar you all benda ni for free, tak minta duit pun InsyaAllah. So tengok apa lagi, 786 876 786 ni sama lah ni tengok, dia pusing-pusing pun tak kisah. 786 ni seorang yang bertanggungjawab. So orang 786 ni boleh dipercayai seorang bertanggungjawab, orang suka bagi dia tanggungjawab, and then dia hidup dia kan kosong kalau tak ada tanggungjawab. Kan 786 ni orang yang bagus Tengok balik nota saya nampak lagi nombor 966 966 669 ke 96 apa 696 kan, tak kisah, pusing-pusing jadi bersebelahan. 966 ni maksudnya apa? Mudah untung. So kalau dia buat bisnes senang untung lah. Janji bisnes yang dia buat tu dia minat, ada hati so fokus pada beri manfaat pada orang lain, InsyaAllah keuntungan datang banyak So orang nombor 9 ni saya kata ibaratkan macam sentuh sudu jadi emas lah. Sentuh meja jadi emas, sentuh apa jadi emas Sebab dia ada kelebihan yang Allah bagi Dia kalau dia fokus pada satu bisnes tu bisnes tu senang bagi pulangan yang cepat 459. Okey, 459 pun ada maksud dia. 459 ni seorang yang dia ada sixth sense lah. Allah develop dalam diri dia ada sixth sense, maksudnya dia ke-6. Orang macam ni insting dia kuat tau. Kalau benda nak buruk nak jadi ke, benda tak elok dia akan rasa something tak elok. Tu insting dia ke-6. Bukan semua orang Allah bagi yang terpilih je Allah bagi. InsyaAllah gunakan kelebihan tu cara baik So 459 juga dia ada power manipulasi. Sebab dia licik orang dia licik bijak, dia ada manipulasi, maksudnya setakat nak laga-lagakan orang tu bagi gaduh, memang boleh lah kalau dia guna cara tak elok lah. Tapi kalau dia guna cara elok, manipulasi ni dia boleh eratkan balik silaturahim orang tengah gaduh dia manipulate sini dia ada power manipulasi ni, maksudnya dia boleh arahkan orang buat apa yang dia nak, faham tak, dengan cara dia sendiri. So inilah power manipulasi So you tahu kelebihan you tahu kelemahan you you boleh, kelemahan boleh upgrade, kekuatan tu boleh gunakan supaya diri you lebih improve, supaya you akan jadi better person. Simple metafizik ni banyak dah improve diri saya daripada panas baran jadi tak, daripada degil nak mampus jadi kurang degil daripada sikap pendendam saya dah belajar maafkan orang, beri maaf minta maaf, beri maaf minta maaf supaya saya yakin janji Allah kata siapa yang maafkan orang Allah akan angkat darjat dia. So you akan tengok Allah angkat tak angkat darjat you you akan tengok ramai sayang tak ke, ramai yang benci you you mati nanti ramai orang bersedih ke, ramai orang ketawa. Tengok jangan tengok orang punya permulaan tengok ending seseorang tu. So ada banyak lagi tak? Ada banyak lagi tak nombor yang kena tengok apa yang saya nampak 459 986 246 saya nampak 246 264 246 ni maksudnya orang ni power pada debate. Jangan berbahas dengan dia, memang dia tak akan menang. Dia power debat. So kalau perempuan bukan juga, dia mungkin seorang yang cerewet lah, suka beletih suka beletih ke apa. 246 ni memang power dekat debate So saya nampak 123 pun ada bersebelahan 3 ni kat sini akan nampak 1, 2, 3 ni power dia dekat suara. So orang macam ni memang power dekat suara jangan cari pasal nak gaduh dengan apa memang dia takkan menang lah. Power dia suara suara dia mahal, suara dia boleh influence orang boleh pengaruhi orang, suara dia boleh buat sales senang memujuk customer ke apa. 1, 2, 3 power dekat suara. So tolong tengok kalau you berminat nak belajar benda ni lebih detail lagi boleh add boleh buka YouTube, you buka je YouTube you type nama saya SYED jarak ZAM, you nampak je gambar saya gambar muka saya tu, klik kat gambar saya ni akan nampak button videos you tekan kat button videos ni you tengok koleksi video saya 1 sampai 50 lebih dah buat 50 lebih dah video untuk you all capai secara free, secara percuma belajar. Kalau you minat boleh belajar, kalau tak minat saya tak boleh paksa lah. Benda ni mana boleh paksa. So yang paling penting sekali you tekan button subscribe. You tekan subscribe, tekan loceng Kenapa you kena tekan subscribe dengan loceng? Bila you tekan subscribe dengan loceng, you tak akan ketinggalan satu pun video terbaru saya. Nampak tak? So penting tekan subscribe. So kalau saya ada buat review video terbaru ke 1 atau 2 video setiap hari ke 3 video kadang-kadang lebih you akan dapat notification. Tolong tekan penting tekan subscribe ni. So saya ada banyak benda lagi nak cerita kat you all, tapi masa tak mengizinkan So saya jumpa you all di my next video, insyaAllah
Semoga Allah merahmati anda semua. Assalamualaikum.